warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Yang bermaksud sesungguhnya di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Sekiranya daging ini baik, keseluruhan jasadnya menjadi baik. Tetapi sekiranya daging ini atau segumpal daging ini tidak baik, keseluruhan jasadnya menjadi tidak baik. Ketahuilah itulah hati. InsyaAllah pada pagi ini saya ingin menyambung sedikit sebanyak. Kalau di bulan yang lalu ciri-ciri hati yang sakit telah saya bentangkan, pada pagi ini di antaranya faktor hati menjadi sakit. Kenapa dan mengapa hati kita ni jadi sakit? Yang pertama, ulama menyatakan kerana kita mengikut hawa nafsu. Apabila seseorang itu bertuhankan hawa nafsu, maka rosaklah hati dia. Inilah di antara faktor ikut hawa nafsu. Sebab itu Allah memerintahkan kepada kita sebagaimana yang termaktub di dalam juzuk Amma ayat 40-41 An-Nazi'at. Wa amma man khafa maqama wa amma man khafa maqama wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut akan kebesaran Allah, baginya yang paling besar, yang paling hebat, yang maha berkuasa ialah Allah. Oleh kerana takut pada Allah ini, wa nahan nafsa 'anil hawa, dia mampu mengendali hawa nafsu dia, sehingga hawa nafsu itu tunduk patuh pada perintah-perintah Allah. Sebagai balasan, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya bagi mereka ini, kata Allah, yakni orang-orang yang berjaya menundukkan kehendak hawa nafsu dia sehingga patuh pada perintah-perintah Allah, tempat tinggal mereka kelak ialah syurga. Itu kelebihan. Sebab itu kita juga akan berhadapan dengan satu bulan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan al-Mubarak. Tidak lain tidak bukan di antaranya untuk melatih jiwa kita supaya senantiasa tunduk dan patuh mengikut perintah-perintah Allah. Ketika itulah hawa nafsu kita dikekang buat sementara. Bukan kata tak boleh makan 12 jam ya, lepas tu sambung balik makan. Ini sebagai latihan supaya jiwa kita ni mudah tunduk dan patuh kepada perintah-perintah Allah. Hawa nafsu ini, kalau hawa nafsu ini tidak ikut kepada kehendak Allah, maka yang pastinya akan berlaku kerosakan. Kerosakan kepada diri kita sendiri. Begitu juga yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun, surah ke-23 pada ayat 71. Al-Mu'minun. Apabila orang-orang yang memahami agama tunduk kepada hawa nafsu, pemimpin-pemimpin yang tidak mau kepada agama, maka pastinya rakyat menjadi rosak.
Ini jelas Allah sendiri yang berfirman, walau ittaba'al haqq ahwa'ahum lafasadat as-samawati wal ard wa man fihin. Kalaulah, kata Allah, kebenaran itu tunduk kepada kehendak hawa nafsu mereka, nescaya berlakulah kerosakan di langit bumi dan segala isi kandungannya, yakni termasuk manusia yang hidup di atas muka bumi ini juga turut menjadi satu makhluk yang rosak. Karena apa? Orang yang faham ilmu agama sudah mengambil sikap berdiam diri. Dia tak berani nak tegur, tak berani nak bagi nasihat. Sebab tu ulama kata, mana-mana manusia yang mendiamkan diri di atas satu kebenaran itu, mereka ini diumpamakan seperti syaitan bisu. Kata ulama bukan hadis, as-saqitu anil haq syaitanu akhrasu. Mendiamkan diri di atas satu kebenaran itu menandakan dia ada seorang syaitan bisu, syaitan yang tak boleh bercakap. Kerana dialah manusia lain jadi rosak. Dia tak berani beri nasihat, tak berani tegur, bahkan dia tunduk kepada kehendak hawa nafsu. Pemimpin-pemimpin yang tidak mau kepada Islam, Allah menyatakan pasti berlaku kerosakan langit, bumi dan segala isi kandungannya. Dan kita merujuk kepada Al-Jathiyah ayat 18. Ayat 18 surah ke-45. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah diarahkan kepada oleh Allah supaya jangan sesekali tunduk kepada hawa nafsu musyrikin. Thumma ja'alna thumma ja'alnaka ala syari'atin minal amr fattabi'ha wala tattabi' ahwa alladhina la ya'lamun. Minta maaf lah gangguan sikit. Penyakit lama sudah kembali semula. Kali terakhir saya kena penyakit ni lebih kurang tahun 1995. Kini berulang kembali. Tak tahulah. Dia attack batuk ni non-stop. Kita pun tak tahu nak makan ubat. Macam-macam ubat dah makan lah. Dalam Al-Jathiyah, thumma ja'alnaka ala syari'atin minal amr fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladhina la ya'lamun. Ini arahan Allah. Kemudian kami jadikan engkau wahai Muhammad di atas satu syariat. Maka ikutlah syariat itu. Jangan kamu ikut kehendak hawa nafsu mereka yang tidak berilmu pengetahuan. Tengok, Nabi bawa mai satu syariat yang relevan sepanjang zaman. Dalam zaman mana pun syariat Islam ini memang sesuai. Tuan-tuan dan puan-puan rujuk sendirilah dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman. Yang pertama dalil dia yang menyatakan agama Islam ni agama yang relevan di sepanjang zaman. Yang pertama dalam suratul Hajj ayat 67, yang kedua Az-Zukhruf ayat 44. Suratul Hajj ini surah ke-22 ayat 67, Az-Zukhruf surah ke-43 pada ayat 44. Dua dalil di dalam Al-Quran yang menjelaskan ajaran Islam, syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini senantiasa relevan dulu, kini, selamanya. Jadi kalau ada orang yang celupa mulut, Islam tak sesuai hari ini, rosak akidah. Kerana Allah sendiri menegaskan syariat yang dibawa oleh Nabi ini sesuai di segala zaman, segala tempat dan masa. Jadi Nabi sendiri diperintahkan oleh Allah supaya dia hendaklah mengikuti syariat yang telah ditentukan oleh Allah. Jangan ikut kehendak hawa nafsu mereka-mereka yang tidak berilmu pengetahuan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, oleh kerana kita mengikuti kehendak hawa nafsu, itulah di antara faktor hati menjadi sakit. Yang keduanya, dia sebut, ulama sebut ghaflah. Melayu pun panggil ghaflah. Ghaflah ni orang yang suka leka, lalai,
dalam menunaikan perintah-perintah Allah. Leka, lalai, buang masa, buat juga. Bukan tak buat, tapi penghujung-hujung. Solat juga, tapi dekat-dekat nak habis waktu. Ini yang menyebabkan hati kita jadi sakit. Patutnya perintah-perintah Allah ni